Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi ibu-ibu, kakak-kakak dirahmati Allah sekalian. Nampak ramai hari ni. Mari mana ramai? Macam ada orang saya tak jumpa lagi. Siapa kali pertama nampak saya? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kebiasaan dengan topik. Jadi topik kita pada hari ini berkenaan dengan kisah seorang sahabat Zindirah. Zindirah ni dia bukanlah seorang muslimah daripada orang Arab. Dia seorang kemudian dijual di pasar. Zaman tu gitu zaman dia. Jumpa anak dara orang, takak colek, jual pasar lelong. Berapa ya? Siapa nak bagi 10 ya? Siapa ya? Oi, kalau ada gitu zaman ni gua ni. Pelik kan? Zaman perhambaan memang ada sehingga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Setelah Rasulullah ni dah ajak orang ramai masuk Islam. Waktu tu ramai lagi jadi hamba. Cuma yang kata transaksi lelong hamba ni tak ada dah. Maknanya tu identiti masyarakat zaman dulu, beli hamba dan ada orang jual hamba. Dan identiti orang yang profil dia adalah seorang hamba menjadi satu cara kehidupan. Bila mu ni dah jadi sebagai seorang hamba, mu tak boleh zaman dulu. Dan bila mana pada sahabat dah ramai masuk Islam, oleh kerana itulah cara Rasulullah dia nak hakih perhambaan. Zaman tu Rasulullah dia buat macam ni. Sahabat-sahabat Rasulullah dah buat gitu. Sehinggalah dia dalam bersetubuh bulan puasa suami isteri. Jadi hukuman pada zaman tu antara hukuman dia mu kena berpuasa 60 hari berturut-turut. Pertama, Syahrani mutatab, dia mudah mampu makan orang miskin. Para sahabat didenda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehinggalah perhambaan ni sekian, maknanya perlahan-lahan kau tak ada, habis lenyap gitu je dalam sejarah Islam. Begitulah. Baik, sekarang kita nak bercakap dengan kisah Zindirah. Jadi
orang kalau kita pergi pasok gigi tes sempah tu, kan ada jenis orang yang tidur atas kursi. Kita pun kadang-kadang tengok mana habis gitu je. Begitulah nilaian orang pada zaman langsung tidak apa dia pun dibanding seperti Aisyah, seperti Khadijah, seorang bangsawan. Aisyah anak sahabat seorang anak kepada Abu Bakar, seorang usahawan, kan ada identiti tu. Ni entah mana, entah dia orang Sumayyah terkenal lah. Antaranya Bilal bin Rabah, antaranya Zinirah ini. Ni golongan hamba. Bila Zinirah ni masuk Islam, Zinirah ni nusuk majikan Jadi bila ni masuk Islam, zaman tu sembahyang dok fardu lagi. Sebelum Isra' Mi'raj tak ada lagi sembahyang 5 waktu. Zaman tu terbit fajar 2 rakaat, kalau menyingsing kita panggil benda senja 2 rakaat. Zaman tu, zaman tak ada kefarduan sebelum berlaku. Dan ni nusuk zikir, sehinggalah majikan dia sedar. Pelik kan tengok Zinirah ni, dari segi watak dia, dari segi pergaulan dia, dari segi percakapan dia, sehinggalah majikan dia ni jadi Muhammad. Dakwah Rasulullah wahai kabilah sekian, wahai kabilah sekian. Jadi baginda istihar. Masa tu orang kejut Muhammad nak ambil tu, sehingga kan orang waktu tu dengar saudara Muhammad di atas Bukit Marwah ni seolah-olah ada benda berita penting, dan orang-orang Muhammad nak buat pengumuman apa tu. Apa pakat yang siap Muhammad, antal amin, mu ni orang baik, kami percaya semuanya pada kata-katamu wahai Muhammad, dan aku ingin mengajak kamu, kata Rasulullah. Masa tu orang percaya belaka ke dia. Masa tu tak ada orang takwil lagi dakwah Rasulullah. Tetapi bila mana menyembah tinggallah Abu Lahab. Celaka kau wahai Muhammad, tabat laka ya Muhammad. Bila dia kata tabat laka ya Muhammad, itulah yang turunnya Jibril alaihi salam, tabat yada abi lahabin wa tab. Sempena Abu Lahab canggah hadapan Rasulullah ketika menyembah majid Zinirah ini, tahu mu ni rupanya jadi pengikut Muhammad. Lalu bermulalah penyiksaan kepada Zinirah, dan Zinirah ni kena seksa, kena jemur, sampailah majikan dia pun sakit hati juga. Majikan dia pun panah besi cocok mata.
Allah. Ini bis nak kerak benda ya. Oh kerak apa pelang, pah kena oh sakit weh. Setara mana mau apa ri kalau kita kena besi panah, gelepar kita. Gelepar, sakit dan sebagainya. Menjerit. Dia di depan terus jadi hamba. Jadi orang-orang pun pada katalah padang mukamu zinirah mu ikut Muhammad Tuhan sumpah dah kamu, Tuhan lata dah sumpah mu jadi buta. Pasal apa mu jadi buta macam ni? Mu ikut dia, mu ikut sangat Muhammad. Orang jadi hari-hari orang dok kata macam ni. Ni punyalah dia, bahan dia, keyakinan dia. Punya king tu dok lari. Dia punya rasa bahawa apa benda yang berlaku ditakdirkan dalam hidup dia ni berpunca daripada kehendak Allah. Jadi mu katalah nak kata apa-apa pun, katalah yang aku yakin adalah apa yang ditimpakan kepada aku adalah kehendak daripada Allah. Orang ini Allah zinirah, mana kata bangun tidur ni nampak semula mata yang mana kata hangit lah mata kena besi panah, mata yang buta, mata yang dah kena dicocok dengan besi panah. Allah berbuat keajaiban. Bila dia jadi hamba, dia kena seksa hari-hari, kena seksa hari-hari. Sama juga seperti mana Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq pernah membebaskan Bilal bin Rabah, dia beli daripada majikan dia. Begitu juga Abu Bakar membeli darah daripada majikan dia untuk memerdekakan supaya tidak diseksa. Sangat-sangat luar biasa. Sebab itulah ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, ini berkaitan dengan ini akidah. Akidah ini berkaitan dengan keyakinan kita Allah. Kita sebab tok laki kita pergi cari makan, pergi cari piti, kemudian orang rumah kita, laki kita ni beli nasi, lalu kita pun boleh makan dengan kenyang. Kita nak supaya benda kehidupan Allah, benda itu mengembirakan kita, menyakitkan kita. Bila mari sesuatu yang mengembirakan kita, ini ada kita panggil sebagai nikmat. Bila sesuatu yang menyebabkan kita sedih, kita sedih, panggil pengajaran. Kita kena kenal daripada 99 nama Allah, di sana adanya nama Allah kita panggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kerana adanya sifat kasih sayang Allah
kadang-kadang dia depan kita apa jua kesengsaraan, kesedihan, kita kena nampak ini daripada kehendak Allah dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Berkenaan dengan masalah hubungan rumah tangga, kadang-kadang hubungan rumah tangga antara suami menyebab hal itu kadang terjadi perceraian, dan kadang-kadang tu dalam hubungan rumah tangga ini berlaku sampai tahap berlaku pukul memukul, bukan hanya sekadar berbalah lidah dan mulut, tapi sampai tahap angkat tangan, angkat kaki. Jadi kalau segenap peristiwa ini dan qadar daripada Allah. Orang yang perasaan dia ini meletakkan segenap peristiwa ini kerana seseorang, kerana dia contoh kita orang untuk dua kali sehari mu kena makan obat sekian-sekian. Kita pun makanlah obat ni, alhamdulillah demam kita seminggu yang kita alami sebelum ini tiba-tiba jadi sembuh, jadi sihat. Kita pun dengan senang hatinya, saya pergi ke klinik itulah sebab saya pergi jumpa doktor itulah sebab memang betul kita makan ubat sekian dan dulu dia nasihatkan ubat ini mestilah dimakan 2 kali sehari, sekian ubat ini 4 kali sehari mungkin. Jadi yang kita nampak ada ubat demikian. Kita jadi sihat kerana makan ubat sekian kerana Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk menyihatkan dengan ubat sedemikian. Berapa lama yang dapat rawatan daripada kemoterapi macam-macam, ending dia seminggu ke sebulan ke akhirnya mati. Jadi di sinilah yang kita kena nampak, baik kita sihat ubat, baik kita berterusan sakit selepas kita tuan lah yang kita kena nampak adalah Allah masih lagi berkehendak kita duduk atas kaki. Allah masih lagi berkehendak kita duduk atas kaki isafi diri. Allah berkehendak kita duduk atas kaki supaya kita tidak sibuk dengan kehidupan dunia. Allah berkehendak kita duduk atas kaki supaya kita sedar terhadap segala benda kesalahan kita lakukan sepanjang bentuk Allah kenap dosa yang pernah kita lakukan. Kita kena nampak di sudut itu. Jadi kalau kita duk nampak bapa duk sihat-sihat,
Bapa abang dok cari obat hok molek-molek? Bapa abang dok cari doktor sekian tempat? Bapa orang cakap ramai ke doktor ni pergi ke doktor tu? Dok Allah semata. Dunia kita terasa sempit kadang-kadang. Dunia terasa sempit. Sempit yang teramat. Orang yang sedang, terutamanya orang yang terganggu emosi, fikiran. Terganggu emosi, fikiran, dunia terasa sempit bila mana ada masalah rumah tangga, bila mana ada masalah, bila mana, bila mana ada anak berebut tanah, hak kita nak ikut faraid, adik-beradik tak mau ikut faraid. Wah, apa kehidupan aku sedemikian rumitnya hidup aku ini. Kalau kita bilang masalah kita dah habis, betul tak? Masalah tak akan habis. Sebab kehidupan kita ni Allah takdir untuk hadap masalah. Sekiranya emosi tidak yang ada masalah jiwa. Pernah tak jumpa kawan-kawan kita ada masalah jiwa? Dia tak mahu tubik rumah. Kita nak jumpa dia, tak mahu jumpa kita. Kita ajak lah, kita pergi main, kita pergi sejik, main, kita pergi main, saya nak awak pergi. Ini masalah adik, ini masalah anak, ini masalah suami. Dia kumpulkan dalam kepala dia. Dia tak nampak bahawa itu adalah qada dan qadar daripada Allah. Seseorang yang nampak perkara ini seperti zindirah. Seseorang yang nampak aku buatlah apa sahaja, jadi buta. Jadinya kita yang ada masalah kehidupan yang sedang kita hadap, masalah dengan adik-beradik, masalah dengan suami, masalah anak-anak, itu adalah mari daripada kehendak Allah menyebabkan jadi kita akan jadi rapat. Sebab itulah bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita terasa diri kita ni segenap peristiwa yang terkandung dalam episod-episod kehidupan kita ini adalah mari daripada kasih sayang Allah. Kita buat satu situasi kita yang sedang sakit. Bila orang sakit ni menjadi satu, orang sakit jenis duduk terlantar, duduk atas kaki. Jenis duduk terlantar atas kaki ni, dia tak boleh dah nak pergi Surabaya, dia tak boleh dah nak pergi Pasar Raya, dia tak boleh dah nak pergi beli sayur pagi-pagi, dia tak boleh dah nak pergi main dengan cucu, dia tak dah nak dukung cucu, dukung anak-anak, budak kecil, dia tak boleh nak pergi makan angin. Jadi emosi dia sangat terganggu. Orang macam dok layan ke ni? Dia terasa padahal orang boleh makan ke dia, anak-anak mari je, tapi emosi dia terganggu. Along tak balik, bilang seorang-seorang,
Angah dak balik, abalong dak balik, Kak Long dak balik. Emosi dia terganggu. Jadi situasi inilah yang perlu ada dalam jiwa dan perasaan kita. Allah jadikan kehidupan kita ni menyendiri. Dan menyendiri ni untuk apa? Untuk jiwa dan perasaan kita ini kembali bertaut kepada Allah. Kita dah terlalu sibuk selama ini. Sibuknya kita uruskan keperluan dunia. Sibuk kan? Sibuk bangun pagi, kena lipat baju mungkin, kena siapkan makanan, kena siap bawang, kena masak nasi, bilang satu-satu, kena punca air, kena beli beras, kena pergi pasar, beli ikan, beli sayur, kena masak, balik lepas baju, basuh baju, baju kotor, basuh pula, lepas tu hak ni nangis, hak ni buat masalah, hak ni bala, hak ni selesai masalah. Lepas tu pula masalah suami sekian, bilang. Sibuk sangat kita ni. Sibuk teramat sangat. Menyebabkan orang yang sibuk ini, dia tak dang lari sini. Misal kata contoh, kawan-kawan tak jenis sibuk. Dia tak dang nak lari. Sebab apa? Dia kata, banyak lagi baju nak lipat. Banyak lagi baju nak lipat. Banyak lagi sekian kena buat ni. Tak dang. Kan macam tu, banyak kaya sangat tuan-tuan. Allah jadikan kita duduk atas katil ni untuk kita ada satu saat kita ni menyendiri. Satu saat kita nak kembali jengkit jiwa dan perasaan kita. Biar terbit kalimah-kalimah. Biar terbit lafaz-lafaz. Lafaz-lafaz bukan lagi yang kita lafazkan seperti lepas sembahyang. Kita lepas sembahyang, kita lafazkan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tetapi lafaz-lafaz yang terbit daripada jiwa dan perasaan, yang mari daripada dalam jiwa kita, yang mari bila saat kita ni nak terbaring, kita bilang satu-satu. Kita bilang Allah Ya Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Kita pun bilang dosa kita merenung dosa kita. Lama kita tak tahu, orang kita tak tahu nak renung dosa dan kesilapan kita, betul tak? Kita tak tahu nak renung mana. Kita mula merenung. Ini saya nak cerita situasi orang yang meletakkan jiwa dan perasaan dia kepada Allah. Tetapi kalau dia ni duk bilang orang tadi, abang nak balik, kak nak balik, mana nasi, mana bubur, mana kacang, mana ubi, mana jagung. Saya tak boleh makan jagung, saya nak makan ubi, saya tak boleh makan ubi, saya nak makan cekmek, saya tak boleh makan cekmek, saya nak makan mie comel. Bilang. Jadi di mana hati dan perasaan dia, hati dan perasaan kita ni nak kembali bertamu? Tak. Jadi tak bilang. Kerana itulah tuan-tuan, ini berkaitan dengan akidah. Kisah zina pendek je. Kisah zina pendek je. Tapi nak beri satu pengajaran kepada kita, ini adalah akidah. Akidah nak mengajak dan mendidik kita supaya segenap perkara meletakkan diri kita ini kebergantungan kepada Allah. Situ tu. Oleh kerana itulah, kalau kita meletakkan kebergantungan hidup kita kepada Allah, baik, kita ada anak-anak. Saya yakin tuan-tuan yang berusia 50 dah ada cucu, yang 60 dah ada cucu. Dan kita imbas, kita letakkan diri kita ini ada anak kecil. Ada anak kecil. Punyalah kita ni planning kita dengan suami. Baik, planning dengan suami, anak kita anak pertama ni. Dan kita dah yakin, kita dah letakkan satu sasaran kepada dia. Sasaran, nanti dia akan prasekolahnya sekian. Nanti dia akan meningkat kepada sekolah rendah. Nanti dia akan meningkat ke sekolah menengah. Nanti dia akan masuk universiti. Dan sekian kita meletakkan sasaran. Saya yakin kehidupan rumah tangga akan bincang benda-benda macam ni. Jadi kadang-kadang apa yang kita planning dan kita rancang tak seperti yang kita nak. Kita rancang sekian, yang berlaku tak seperti yang kita rancang sebelum. Dan banyak benda berlaku macam tu, betul tak?
Oleh yang demikian, apabila perkembangan anak ini berlaku berbeza daripada apa yang kita rancang, menyebabkan mulut kita ini mula menghukum. Mulut kita ini mula menghukum kepada anak-anak yang perkembangannya tak berlaku seperti yang kita rancang, tak dapat target seperti yang kita letak, tak dapat 5A seperti yang kita kehendak, tak dapat straight A SPM seperti yang kita kehendak, tak boleh pointer 3 poin sekian seperti yang kita kehendak, menyebabkan kita mula menghukum. Jadi menghukum inilah perkara yang tidak bagus dalam kehidupan sebenarnya. Yang kita kena letak adalah kita meletakkan apa jua yang berlaku kepada anak-anak kita dengan pengharapan yang sangat tinggi kepada Allah. Harapan kita, tuan-tuan, perkara mudah dalam meletak sasaran. Dalam meletak sasaran tak salah. Kita letak supaya sekian, mu kena letakkan satu impian. Kena letak satu impian kita wayak kepada anak. Mu sekian, mu akan dapat, mu kena bila ada sasaran ni menyebabkan dia akan berusaha. Betul ke tidak? Dia akan berusaha. Itu tak masalah. Tetapi selepas berusaha ini dan hasilnya tak dapat seperti yang kita impikan, kita jadi menghukum. Oleh kerana itulah zaman Rasulullah SAW ada orang mula mengkeji dan menghina Rasulullah SAW. Seperti contoh kisah Nabi Musa, dia selamatkan Bani Israel daripada Firaun. Lari bergarak, selamatkan diri. Siapa-siapa ke mana? Siapa-siapa? Allah. Laut merah depan mata. Firaun sedang mengejar di belakang juta pasukan tentera. Depan kita laut Allah. Musa, mu punya pasal lah ni Bani Israel masa tu. Mu punya pasal lah kami lari daripada Firaun. Tengok-tengok depan kita laut, nak pergi ke mana wahai Musa? Dia kisahkan dalam Al-Quran. Lalu mereka marahkan kepada Nabi Musa. Ini mu punya pasal lah belaka semua ni. Marah pada Nabi Musa AS. Nabi Musa punyalah, dia punya nekat, dia punya keyakinan bila mana Allah memerintahkan satu perkara, di sana mesti ada cara, mesti ada jalan. Dan pada waktu itu Nabi Musa tak tahu menahu pun pasal tongkat dia, tak tahu menahu pun tongkat dia ni boleh belah laut. Melainkan bila mana Allah firmankan kepada Nabi Musa AS, pukul tongkat kamu, barulah Nabi Musa pukul, laut terbelah. Nak ayatnya tuan-tuan, seperti kita kembali pada anak-anak tadi. Dah, yakinlah kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah. Seandainya kita meletakkan sasaran, ya sasaran tetap sasaran, tetapi kita letakkan satu impian bahawa anak kita ini jadi apa pun dia akan datang, jadilah dia seseorang yang tidak tinggalkan sembahyang. Jadilah dia apa pun akan datang, seseorang yang tidak meninggalkan akidah dia, seseorang yang tidak lari daripada akidah dia. Jadi bila kita buat macam ni tuan-tuan, ada beberapa tokoh pelajar-pelajar SPM kita straight A, 20A dan sebagainya dapat beasiswa, gilah belajar ke Amerika. Allah masih dia SPM cantik, dia pakai tutup. Tapi bila belajar dekat Amerika, saya tak ingat nama dia, dia jadi pakar bedah. Pakar bedah dan berkahwin dengan Mak Saleh. Siapa tahu nama dia? Perempuan belajar. Amalina. Kan cerdik tu kan, straight A, 20A ke berapa A, pagi jok lah. Memang hebat sangat lah dia ni. Tapi bila dia akhirnya jadi pakar bedah, tapi bila jadi pakar bedah akhirnya pakaian dia, perwatakan dia, keluarga dia. Makna kita ni tuan-tuan, sasaran tetap sasaran, impian tu tetap impian.
Tetapi jadikanlah impi yang ketek ini supaya akhirnya hujung-hujungnya jadilah kamu apa kamu nak jadi. Jadilah kamu sebagai seorang doktor, jadilah kamu sebagai seorang pensyarah, jadilah kamu seorang guru, jadilah kamu seorang pembantu pada rumah tangga. Isteri orang dok kerja-kerja. Mana jadi kerja kat rumah je sebagai kepada suami dan rumah tangga ni. Tetapi jadilah kamu seseorang yang tidak pernah tinggalkan sembahyang. Seseorang yang tak pernah meninggalkan kebergantunganmu kepada Allah. Saya ingat lagi waktu pengalaman saya budak-budak UPSR. UPSR sekolah. Mana sekolah saya, sekolah darjah 6, duduk asrama. Dipilih oleh jabat daerah. Waktu tu dalam daerah Marang tu, sekolah saya walaupun sekolah rendah ada asrama. Jadi asrama sedapnya asrama. Bayar je orang RM2 tapi makan 5 kali sehari. Lauk ayam, lauk daging, RM2 je bayar dia orang masa tu. Sedap. Nak tidur malam ada cicah roti, ada cicah sepuh. Lepas asar, ni selain makan utama. Lepas asar sebelum pergi main bola ada cicah sepuh, ada roti gardenia. Sedap lah. Lalu sehinggalah sebelum UPSR. Okey. Saya termasuk antara orang yang sasaran cikgunya akan dapat lah Kemakomam 3A cikgu punya sasaran. Jadi cikgu pilihlah beberapa orang yang akan dapat skor. Dan cikgu pun cadangkanlah, kamu sekian mau ambil sekolah asrama pernah lagi deh. Kamu sekian mau ambil sekolah asrama sekian. Cikgu cadang musyawarah. Kita pun baliklah ke rumah. Bentangkan pada mak cadangan yang diberikan oleh cikgu ni, cikgu matematik. Saya ingat lagi. Saya pun ceritalah, nak masuk asrama penuh sekian. Tiba-tiba mak wayak. Ginilah. Mak nak suruh pergi kalau pondok. Tengok atas bawah, fikir kalau pondok ni balas mana mak balas ada kalau pondok ni. Sebab kita dah biasa duduk asrama ni, sedap ni. Asrama makan minum semua sedap. Ya Allah, sukaan gitu asrama. Dah bala mana nak duduk pondok. Ginilah mak tak empuh. Mak cuma nak mu ni jadi orang ni, ucapan ni asal mu jadi orang. Jadi orang ni masa tu kita udah untuk orang ni balaman. Bukan saya ni orang tau. Tapi awak tua pak tu je dia banyak. Orang tu seperti apa dia orang. Asal mu jadi orang. Itu rupanya bahasa waktu tu. Jadi kita pun pergi ke sekolah semula. Dah cikgu wali borang. Pergi borang alik semua ayah isi ni. Jadi masa nak bawa borang kat sekolah ni, kebetulan jumpa kawan rapat tu. Mak aku suruh pergi pondok lah. Lepas tu dia pun kata, gitu kok mak aku suruh aku pergi pondok. Jadi kita ni masa masuk ke kelas, jumpa ngadak dengan cikgu dalam kelas ni, saya pun tak royak lah ke cikgu. Takut cikgu kata macam-macam. Bila cikgu tanya, minta angkat tangan semua. Cikgu, mak saya suruh pergi sekolah pondok. Kawan tu. Bila kawan ni bangun kata sekolah pondok, cikgu pun bilang lah, macam mana awak ni sekolah pondok? Ayah awak nawai ketok. Ayah mak awak kerja tanam padi. Lepas tu awak nak pergi sekolah pondok ni, macam mana awak nak tolong ayah awak esok-esok? Ya juga kata dia. Dia kan plot twist. Jadi betul juga cikgu kan. Kawan fikir. Kita pun baliklah semula. Cikgu ceramah tadi, cikgu nasihat sekian macam mana nak pergi makan mak dengan yakinnya mak ajak pula ayah bincang soalan sama. Tadi dengan makan dengan ayah mak je. Mak tak semua jadi orang je. Pulak dah orang lagi. Mana-mana orang pun tak tahu. Tapi kita ni dah taat je lah. Sabarlah saatnya ke asrama Allah. Daripada duduk asrama penuh ada orang siap makan minum. Asrama saya ni belak sikit. Dekat Rusi tu. Masjid tu ada pondok. Jadi pergi suasana bangunan dia apa segala Allah khusus sangatlah. Kita ni saya masa sekali tamu hak menyerangkan saya adalah pergi ke tandas dia nak buang air,
Pitu eseh cabut. Eseh pitu tu ia cabut. Dah kita nak cucu sebelah. Jadi cuculah pegang sebelah, cucu sebelah. Gitulah rupanya. Antara suasana lah yang dekat pondok. Antara suasana. Baik. Alhamdulillah, masuklah, duduklah situ 6 tahun lebih belajar. Habislah. Dah nak royaknya tuan-tuan, nak royaknya. Nak royak berkenaan dengan dalam proses anak-anak begitu. Jadi supayanya kita letak sasaran, mu kena dapat sasaran ini menyebabkan usaha. Mu akan dapat SPM sekian-sekian, mu usaha kita aturkan dia pergi kelas tuition sekian. Tetapi dalam minda dan perasaan, minda dalam fikiran dia, kita kena letakkan supaya mu ingat baik-baik. Mu jangan pecah tudung, ingat baik-baik. Kita kena besar. Mu besar esok, mu pergi sekolah universiti ke, jangan pecah tudung. Mu bakar macam ni. Baju mu biar jangan petak sangat. Mu jangan tinggal bayar. Mu jangan tinggal kursi. Mu jangan buat sikit. Benda tu dia bukan kita nasihat masa dia masuk universiti, tapi masa dia budak-budak kecil. Saya dah mengajar kat sekolah kat Selangor 5 tahun. Ada satu kisah. Nak exam UPSR buat mayajak. Biasa kan mayajak kan? Mayajak siap, duha. Tapi ada seorang pelajar ni, budak perempuan ni, dia nak belajar UPSR. Dia marilah dekat ustazah dia. Ustazah, tolonglah doakan saya ustazah, saya nak dapat UPSR ni lagi. Baik. Kita nak mayajak kayak gini. Dan kita akan doa lah. Dia tak lagi. Kocok lagi ustazah, tolonglah doakan saya nak dapat UPSR ni. Ya, kayak gini kita solat ajar. Dok lepas. Saya nak sangat-sangat ustazah, saya nak dapat 5A juga ke mana pun. Benda bahasa dia lah, setiap hari dah ni. Dah buat apa awak ni nak sangat? Buat apa awak ni mana teruk sangat nak sangat 5A? Apa dia jawab tuan-tuan? Dia jawab, sebab mak saya pesan kat saya, Kak Edi, kalau awak dapat 5A, mak janji akan pakai tudung. Rupa-rupanya mak dia free hair, tak pakai tudung. Jadi dia janji kat anak dia, awak dapat UPSR sekian baik, mak janji akan pakai tudung. Ustazah dengar gitu rupanya. Kenapa? Mak wajah. Mak tak pakai tudung. Jadi mak dia ni janji kalau awak dapat UPSR sekian comel, mak janji akan pakai tudung. Dah, kalau saya nak royaknya, apa budak ni, dia punya semangatnya, dia punya nak sangat-sangat mak dia pakai tudung, menyebabkan dia minta doa pada cikgu dia, ya Allah minta aku dapat ini. Kerana jiwa dan perasaan dia dah terdidik di sekolah. Mungkin mak dia tak sedang nak ajar dia. Mungkin mak dia sibuk kerja mari. Tetapi hak saya nak royaknya, akal fikiran ni, bila kita dah asuh, bila kita dah asah, bila kita dah bentuk, dia pergi kat sekolah, cikgu dia royak ke dia sekian comel, sekian perangai, ni perangai baik, ni perangai tak baik, perangai comel, sekian mu kena buat, menyebabkan tertanam di lubuk hati dan jiwa dan perasaan dia. Marilah kat mana-mana pun anasir-anasir, unsur-unsur kat luar ni tak akan mengubah jiwa dan perasaan dia. Jadi hak ni lah akidah yang kita bincangkan tadi. Zindilah. Marilah kat mana orang keji, orang hina, orang kata tak comel kat dia, padam muka mu, katalah apa nak kata. Yang aku yakin adalah aku buta sebab kehendak Allah. Kesimpulan dan penutup kita tuan-tuan, apa sahaja kehidupan yang kita sedang lalui pada hari ini adalah mari daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita sekarang ni mungkin yang terpenceng daripada kalangan tuan-tuan ni, yang sedang hanya duduk
berehat di rumah, tak sibuk dengan pekerjaan. Tetapi yang kita kena yakin adalah yang aku lalui pada tahap sehingga aku berada di tahap ini supaya aku jadi kembali. Dulu aku sibuk kan, aku penceng, dan penceng inilah menyebabkan aku mari nak menadak semula, aku mari nak belajar semula, aku mari nak mengaji semula. Jangan jadi orang penceng tengok TV. Apalah, tengok TV, tengok drama, tengok Korea, tengok ustaz, tengok orang gusti, tengok kocok. Esok lepas tu tidur pula. Bangun pagi esok sekian drama. Habis je lah, habis kehidupan kita tak apa. Habis. Mana kesudahannya kita tak ada terpanggil nama Ar-Rahim. Allah bagi kita boleh rehat sekian tempoh saat ini, rasa lega sikit. Dulu kalau orang kerja jabat kan, orang kerja jabat tak apa. Orang jadi kerani je kat jabat. Tapi bangun pagi dia pukul berapa? Saya yakin pukul 5. Sebab apa? Gosok baju anak sekolah, nak mandikan sekian anak, nak masak bubur, nak masak nasi goreng apa segala. Pukul 5 pagi, mana kata sibuknya masa kita kan. Sibuk balik pukul 5 sekian pula basuh baju anak hok pergi sekolah tadi, masak nasi pula, beli makanan pula apa segala. Putaran kehidupan kita ni tuan-tuan menyebabkan kita tak kenal. Kita dah berapa belah tahun Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, berapa belah tahun, tetapi jiwa dan perasaan kita ni tak ada nama Allah. Sayangnya Allah pada aku. Macam mana sayang Allah pada aku? Tuan nampak ke tidak? Kita ni kau tahu, saya lapar, saya dahaga, saya pun buka botol minum air. Buka botol, ini kan kehendak saya ni. Maknanya akal ni kan kontrol. Okay, nak minum air kena buka dia tu. Buka, ambil tawar, lepas tu masuk dalam ni. Tapi tuan-tuan sedar ke tidak? Tuan-tuan sedar ke tidak? Tuan-tuan lelak tidur. Tuan-tuan lelak tidur kan? Lelak tidur. Apa jadi pada kita? Adakah tuan-tuan, puan-puan masih lagi kontrol degupan jantung? Aku nak malam ni jatuh, masa aku tidur ni jatuh ke degup seminit 80 kali degup. Bukan lagi kita yang berkehendak, bukan kita yang gerakkan botol untuk minum tadi. Betapa Allah jadikan kehidupan kita lelap je, tidur je. Allah gerakkan mesin proses makanan kita. Yang siang tadi kita kunyah dengan gigi, mesin ngang makan jagung, makan jagung. Gigi kita kan, dak kita jagung. Lepas tu masuk kat kokok. Lepas tu masuk kat kokok pergi kat bawah. Dak pergi ke empedunya, pergi ke hatinya, buang racun apa segala. Masuk ke usus besar. Usus besar ni tahu apa? Makanan ni macam ke terperah tuala. Tuala tu lah basah, terperah tebi air. Begitulah usus kita. Usus kita perah makanan kita. Dia pun rembengkan tercair daripada makanan kita. Kalau tercair ni, dia pergi pula ke pundi-pundi lagi, pergi ke kecingnya apa segala, pergi ke ulu hati yang macam-macam. Dia pindah-pindahkan. Lalu perah-perah pergi pula ke usus kecil. Betapa benda tu berlaku bukan kehendak kita. Jadi kalau orang yang masih lagi sampai kesudah tak kenal kasih sayang Allah, maka tuan-tuan, kehidupan yang sangat sepi. Sepi sebab apa sepi? Dia duduk padang duk hadap ke masalah je. Dia padang duk hadap belabeh hari-hari. Belabeh kainah anak, belabeh kainah suami, belabeh kainah kawan-kawan, belabeh kainah jiran, ngopak sana, ngopak sini, jiran aku ni bau dia busuk, jiran aku ni masalah dia, balas semua rumah tangga dia. Padahal bilang tak habis-habis, betul tak? Tak habis kalau kita bilang masalah kehidupan kita ni. Tapi hakikat kehidupan kita sebenarnya adalah apa benda yang kita lakukan, yang kita alami dalam kehidupan kita mari daripada kehendak Allah. Kerana itulah tuan-tuan, bila kita kenal nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita angkat dia takbir. Allahu Akbar. Angkat dia. Allahu Akbar kabir. Apa pernah tak? Pernah tak menyelami Allahu Akbar kabir? Apa maksud dia?
Allah yang maha besar, bila sebut akbar kabira, bukan sekadar besar, Allahu akbar yang maha besar dan sebesar-besar-besarnya. Jadi kerana itulah orang-orang yang baca doa iftitah menyebabkan dia punya sembahyang ni tuan-tuan, bila dia faham makna dia, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, ucapan terima kasih ya Allah sebanyak-banyak. Banyak mana? Ya Allah banyaknya macam kita bilang kita tidur lagi. Kalau kita nak bilang aku ni boleh bernafas lagi, kemudian kita nak bilang aku boleh celak mata, boleh memandang, aku boleh menggoreng menggunakan tangan, aku boleh berjalan menggunakan kaki, dibanding jika aku aksiden semalam, dibanding kawan-kawanku ada yang tersepit jari di dekat mesin basuh, mesin tebu dan sebagainya. Bila kita bilang, ya Allah banyaknya nikmat yang kau kurniakan kepada aku hari-hari, dan nikmat aku ini semalam aku bagi dah, hari ini aku bagi pula ya Allah. Sedang aku sedang banyak berbuat dosa kepadamu, sepanjang itulah engkau tak putus-putus mengurniakan nikmatmu kepada aku. Maksiat buat, pandang mana maksiat buat, tapi Allah tak putuskan nikmat dia daripada kita. Kerana bila gitu tuan-tuan, barulah terbit kekhusyukan. Bila buat ibadah, terbit kekhusyukan. Jadi kalau orang masih lagi tak kenal, angkat je takbir, Allah musuhnya kucing tu tengok tadi, Allah apalah ayam aku masuk ke pagar pintu, aku kunci dah aku. Bila macam-macam kali, bila jadi 15 tahun, 10 tahun, 30 tahun dia punya ibadah dia macam tak ada benda lagi. Dia punya watak peribadi dia tak terbentuk. Orang yang mayang dengan baik ni tuan-tuan, yakinlah, orang yang senantiasa istiqamah melakukan ketaatan akan terbit melalui percakapan, akan terbit melalui pergaulan, akan terbit melalui pergaulan dia dengan kita dengan orang. Orang bercakap berkenaan dengan maksiat, kurang bercakap mengenai sia-sia, kurang bercakap mengenai nak ngubah orang. Kenapa? Kerana dia kenal apa tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia ada kebergantungan dia kepada Allah. Jadi begitulah sedikit sebanyak kita nak ambil pengajaran daripada kisah Zinirah, supaya Zinirah ini menjadi pemangkin kepada kita, pemangkin untuk kita bertambah, menambahkan. Dia iman ni kita kena asah tuan-tuan. Iman ni macam kita ambil pahat kayu, kita kena katak, kita kena katak. Biar, dan bila pahat ni supaya jadi kohor comel, kan? Kita pahat ukirang supaya jadi kohor comel. Itulah juga iman kita. Kita kena didik, kita kena asuh. Jadi nak asuhnya banyak istighfar, senantiasa istighfar, jangan tinggal selepas sembahyang, 3 asuh kamu, didik. Sebab itulah dalam Quran menyebut dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebut banyak kali, ulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni untuk apa sebenarnya? Dia macam ke ngasak, macam ke batu bahar. Seperti seolah-olah seorang orang tua marah ke anak dia. Mu nak apa lagi? Betul. Mu nak apa lagi? Betul. Begitulah seolah-olah Allah tanya kita, nikmatku apa lagi yang ingin kamu dustakan? Nikmat aku apa lagi yang kamu ingin dustakan? Nikmat aku apa lagi yang ingin kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebab teramat-amat banyak nikmat yang Allah beri pada kita, tapi kita jadi orang yang tidak bersyukur. Kita dah sampai tahap ini, berusia 55, 45, 32. Dah sampai tahap ini adalah lambang kasih sayang Allah, lambang pemberian daripada Allah. Jadi moga-moga tuan-tuan
kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada segala perkara yang kita tak sangkakan benda itu benda menyakitkan, benda memedihkan, benda menyedihkan kita adalah satu benda nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini sajalah pertemuan kita. Saya minum air dulu, tuan-tuan ada nak tanya sila tanya. Ada soalan tak? Oh, ada. Tak puasa ada adik. Dia kata apa? Dah jempat. Dah jempat. Besar anak saya dah jempat ke? Kan bagus bawa anak cucu. Macam tu lah. Kita ramai-ramai bawa anak kita, nak ajak anak saudara, cucu, bayar sikit. Bukan hak kita. Kalau kita ni senang. Terik. Kalau dia tak mau hari atau ikut kita minggu ni, ulang sama. Dia budak-budak kan bayar nak main balik gini. Tapi jangan puas ulang ke dia. Ingat minggu depan ikut mak tu. Dia pun mau ikut kau. Tapi kita ulang lagi. Ingat kawan-kawan awak ramai mari. Orang pak dah jam 4 pun ada mari. Aku tak tahu mari. Ulang sama. Lama-lama lembut hati ikut amak sekali. Alhamdulillah. Orang yang rasa majlis ilmu ni tuan-tuan. Majlis ilmu ni daripada nak tubik rumah tu, daripada kita nak gosok tudung, gosok baju, nak ke mari sini ni, macam-macam syaitan iblis mari goda kat kita. Macam-macam syaitan suruh orang ni telefon ke kita lah. Mek Dayang, mu mana kereta apa sekarang? Macam-macam kena. Majlis ilmu ni satu tempat paling dibenci oleh iblis. Sebab dia ilmu ni akan fahamkan orang. Jadi iblis ni akan kona macam-macam perkara. Tipu helah dia supaya orang tak mari. Macam tu juga anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ni kan ni zaman WhatsApp, zaman grup WhatsApp. Macam-macam menyebabkan dia terhalang nak mari. Jadi kita ni jangan putus asa. Sebut teruk dia. Kita kena jadi orang yang istiqamah, ajak orang ke majlis ini. Kalau tak ke anak-anak kita ada anak, moga-moga kita ajak kawan-kawan. Alhamdulillah hari ni nampak orang ramai. Bukan ni je tau. Kita ada tak rindu kan. Ada fiqh ni, ada tafsir ni. Baik, kalau tak ada soalan, sampai sini sajalah pertemuan kita. Kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa bina billahi rabba wa bil islam bina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengasih, Engkau lah yang Maha Penyayang. Ya Allah, begitu banyak nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Engkau telah jadikan kami ini salah seorang yang beragama Islam ya Allah. Engkau telah memilih kami lahir daripada zuriat ibu kami yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya Allah, Engkau juga telah hadirkan orang tua kami, ayah kami saat kami dilahirkan ya Allah. Ayah kami telah melakukan iqamah, melakukan kalimah kebesaran Allahu Akbar di samping telinga kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, kami bersaksi kepadamu ya Allah, bersaksi bahawa sesungguhnya ibu dan ayah kami telah membesarkan kami, telah mendidik kami, telah mengajarkan kami tentang agama ini ya Allah. Merekalah yang telah mengajarkan kami kalimah syahadah ya Allah. Kami bersaksi kepadamu ya Allah, mereka telah mengajarkan Al-Quran kepada kami ya Allah. Asbab mereka lah ya Allah kami telah mengenal huruf-huruf Al-Quran ya Allah. Kami kenal alif, ba, ta,
dan kami mengenal surah Al-Fatihah ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah ibu dan ayah kami ini ya Allah orang-orang yang diampunkan dosanya oleh-Mu ya Allah, orang-orang yang diberi rahmat kepada-Mu oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah amal ibadah yang dilakukan oleh orang tua kami amal ibadah yang Engkau akan terima ya Allah, amal ibadah untuk menjadi bekalan kepada-Mu untuk di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu membalas segala jasa-jasa yang telah dilakukan oleh orang tua kami ya Allah. Maka ya Allah, kami panjatkan doa kami untuk mereka ya Allah. Kami panjatkan permintaan kami untuk mereka ya Allah, untuk kebaikan mereka ya Allah. Sekurang-kurangnya ya Allah, inilah balasan yang ingin kami sampaikan kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah. Engkau terpertemukanlah orang tua kami di saat dibangkitkan daripada masyarakat nanti ya Allah, dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Masukkanlah orang tua kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah ibu dan ayah kami daripada terjerumus ke dalam azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah mereka bersama para syuhada, bersama para salihin, bersama para anbiya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah ya Hadi yang maha memberi petunjuk ya Allah. Ya Allah, senantiasa Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, Engkau berikanlah petunjuk kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami juga rindu ke rumah-Mu ya Allah, rindu untuk solat berjemaah di rumah-Mu ya Allah, rindu untuk menghadiri majlis-majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang tidak pernah meninggalkan solat fardu 5 waktu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak perempuan kami anak perempuan yang senantiasa menjaga auratnya ya Allah, anak perempuan yang senantiasa melaksanakan kewajipan-kewajipannya ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah sahabat-sahabat yang baik kepada anak perempuan kami ya Allah. Kerana sesungguhnya ya Allah, zaman sekarang ini ya Allah, zaman yang penuh ujian ya Allah, zaman yang penuh tipu daya dan godaan daripada apa yang berada di sekeliling anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah anak lelaki kami ya Allah sebagai suami yang baik kepada isterinya, sebagai ayah yang baik kepada anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak lelaki kami nanti ya Allah anak lelaki yang akan mengimamkan jenazah kami ya Allah. Kami bimbang ya Allah, kami meninggalkan anak-anak yang berbuat maksiat ya Allah, anak-anak yang lupakan tanggungjawab mereka ya Allah, anak-anak yang meninggalkan solat fardu 5 waktu ya Allah. Kami bimbang ya Allah meninggalkan anak-anak yang sedemikian ya Allah. Maka ya Allah, senantiasakanlah Engkau berikan panduan kepada anak-anak kami supaya mereka mengikut jejak langkah Nabi kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya Mu'min, ya Allah, Engkau yang maha mematikan ya Allah. Bila-bila masa Engkau akan matikan kami ya Allah. Maka ya Allah, sekiranya andainya saat kematian itu tiba ya Allah, matikanlah kami mati dalam keadaan Islam, matikanlah kami dalam keadaan Engkau terima amal-amal kami, matikanlah kami dalam keadaan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, matikanlah kami dalam keadaan kalimah yang terakhir diucapkan di bibir kami, kalimah syahadah, kalimah kebesaran la ilaha illallah. Kami bimbang ya Allah, lidah kami tidak mampu mengucapkan kalimah ini ya Allah. Kami takut ya Allah, lidah kami keluh untuk mengucapkan kalimah syahadah di saat ambang kematian kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah yang muhyi, yang maha menghidupkan. Andainya ya Allah, Engkau masih beri lagi peluang kepada kami untuk meneruskan kehidupan kami selepas saat ini ya Allah, maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan kami menjunjung Al-Quran, hidupkanlah kami dalam keadaan mengikut jejak langkah Nabi kami, hidupkanlah kami dalam keadaan kami mengasihi para ulama, kami mengikut ajaran ulama, kami tidak meninggalkan ulama dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.